Okay. Okay. Alia kan nak cakap baru nak konsisten lah setiap hari nak baca surah Al-Waqiah kan dengan maksud dia sekali. Lepas tu apa yang Alia baca dia punya maksud kan. Dia menceritakan tentang golongan kanan dan golongan kiri. Di mana golongan kanan tu adalah orang-orang yang masuk ke syurga lah. Tak kira lah dia berada pada umat zaman dulu ataupun dekat dia ada mention tu. Ada mention golongan kanan tu terdiri daripada umat yang dahulu ataupun umat Nabi Muhammad yang sekarang ni. Lepas tu sangat macam Alia rasa macam best sangat lah macam bila baca maksud surah Al-Waqiah tu, sebab dia menceritakan daripada dua side lah, side yang baik dengan side yang jahat tu. Macam kalau golongan tu, yang golongan kanan ada banyak lagi lah kalau nak cerita. Dia cerita golongan kanan ni dapat apa dekat syurga nanti semua tu. Lepas tu surah Al-Waqiah ni dia menceritakan tentang kekuasaan Allah semua tu. Macam manusia boleh ke buat apa yang Allah boleh buat. Dia macam menceritakan lah, banyak lah macam penciptaan manusia lah, macam daripada air mani semua tu kan, dia cerita dalam tu. Lepas tu golongan kiri pula, golongan yang masuk neraka tu, dia ceritalah dia akan makan pohon yang bernama pohon apa? Zakum Zakum. Buah yang zakum. Lepas tu ceritalah pasal api, dia ada cerita juga simbol api tu melambangkan api neraka. So macam manusia tak sedar lagi ke macam tu lah. Api kan panas kan. So macam dia nak melambangkan neraka tu, macam mana keadaan dia. So macam sangat macam bila baca surah tu dengan baca tadabbur dia sekali, rasa macam adalah kesedaran dalam diri tu. Tu apa yang Alia dapat lah. Okay. Kenapa Alia nak baca surah Waqiah? Sebab ada Alia pernah dengar siapa yang baca surah Al-Waqiah, banyaklah dia punya fadilat dia kan, dimurahkan rezeki lah apalah. So macam permulaan hari tu kalau baca macam benda yang boleh memberi kesedaran kepada kita, so macam satu hari tu rasa macam tak sia-sia lah, rasa macam ada peringatan lah dalam diri. Okay. Masya Allah. Okay. So baguslah Kak pun dengar ramai orang yang yang step. Macam ni bukanlah step, maksudnya ramai orang praktis kan baca bukan praktis, maksudnya ramai orang buat lah baca surah Waqiah ni. Kak pun belum konsisten lagi kan, doakan insyaAllah. Selalunya orang selalu baca surah Waqiah ni untuk rezeki lah kan, maksudnya orang baca buka bisnes lah apa semua tu kan. So itulah ayat Al-Quran ni banyak kan. Dan salah satunya atas kasih sayang Allah tu, Allah bagi tahu kan, kalau kau nak rezeki baca surah Waqiah kan. Kalau nak nak selamat azab akhirat baca Al-Mulk kan. So Allah ni kalau seboleh-bolehnya nak mudahkan umat Islam tu tak? Supaya umat Islam ni apa-apa cara sekalipun dekat dengan dia. Termasuklah dengan COVID kan. Hari ni berapa kes? 21,000 kes. So rasanya paling tinggi juga lagi kan, 21,000 kes. Macam itulah. So semoga kita punya duduk-duduk kita hari ni kan ada tambahlah kefahaman kita sebagai seorang Muslim. Lagi-lagi dengan peristiwa kematian Siti Sarah semua tu kan orang nampak dia infak banyak kan, harta dia tu membuka mata ramai orang lah, kan, termasuk kawan-kawan artis dia kan. Tapi macam nak katanya lagi,
akak rasa akan ada fenomena lah yang mana orang tu nak berubah kan. Bila kita sendiri dah ada dalam kelompok kebaikan ni, akak tak tahu korang ni generasi muda-mudi. So akak tak sure pendapat korang tu macam mana? Agak-agak kan kalau cerita-cerita kebaikan macam ni, dia macam tersebar tak dalam kalangan budak-budak muda ni kan. Lepas tu dia orang rasa apa? Akak pun tak tahu. Nak kata macam mana? Ke mostly kawan-kawan kita banyak lagi macam masih game ke, masih layan drama ke, ke macam mana? Kalau korang sendiri lah, korang rasa? Aku nak share dengan akak. So akak dah tak tahu dah. Macam mungkin kalau akak kan tua sikit kan. So macam Siti Sarah ni kita kenal lah macam tu kan. Dan dia pun umur 30 lebih dah kan. So akak tahu akak macam kita beria cakap tapi sebenarnya di sisi lain ada je yang macam taklah kisah sangat macam tu. Macam mana kalau korang lah dengan kawan-kawan kan. Apa dia orang punya view tak ada bising-bising pasal kematian Siti Sarah ke tak ada? Ada juga tapi sebab kita orang ni generasi yang lagi kita orang tak expose sangat dengan Siti Sarah tu kan. Kita tak kenal sangat lah. Tapi rasa dia sama macam macam orang lain yang meninggal sebab COVID lah. Rasa sedih tu ada. Cuma biasa-biasa lah. Biasa-biasa lah. Tak ada impact ni tak impact tapi kesedaran tu ada lah. Okay. Kalau Alia? Dia kita orang apa maksudnya? Kalau apa yang kita rasa Dia dengar cerita-cerita situ. Sedih tu ada. Macam sedih lah juga memang yang sedih sampai menangis lah. Tak tahu lah sebab apa tapi sebab tengok macam keadaan macam sebab Alia tengok dia meninggal, bukan tengok macam kan ada je orang bagi ceramah macam Ustazah Asma Harun kan dia ada bagi macam ceramah mati dalam husnul khatimah kan. Tu rasa macam buat rasa sedar lah, kesedaran lah dalam diri tu macam dia macam sangat inspirasi lah kematian dia tu. Okay. So Alhamdulillah lah, maksudnya ada lagi lah golongan-golongan muda yang sedar takut sebenarnya macam orang tua-tua ni semua shock kan macam sedar lah kan tapi sebenarnya golongan-golongan muda kita tak adalah rasa sangat macam tu, faham tak? Sebab yelah mungkin korang pun tak adalah korang mungkin expose dengan Instagram. Kalau dulu kan surat khabar, majalah mangga korang tak tahu kan majalah mangga? Ada kat rumah? Tak ada kan? Ada Rima? Tak ada kan? Kalau dulu kan benda-benda macam tu vibe. Apa tu majalah-majalah ni memang banyak macam artis-artis semua tu kan. So sebab tu orang dulu lebih kenal artis lah. Mungkin zaman sekarang tak kenal sangat kot kan artis Malaysia. Kot lah akak rasa. Sebab nak katanya akak pun yang tua ni akak tak kenal sangat artis-artis muda ni. Yang kat TV sebab dah lama dah tak tengok TV kan. So memang hari tu tengok mak dia cerita apa ni. Dah muka-muka baru tak kenal dah semua. Tak kenal nama pun akak. Macam tu lah. Okay. So hari ni jomlah kita kan yang dah berada dalam tarbiyah ni kita top up lagi fikrah ataupun faham Islam kita. Sebab nak katanya ramai orang yang nak berubah sekarang ni kan. Lagi-lagi bila kematian yang artis yang Siti Sarah tu kan dia dekat dengan Ma'al Hijrah kan. So ramai yang macam mentadaburi benda tu lah. Macam tu. Tapi kita bukan mengagungkan Siti Sarah tapi nak katanya tu peringatan lah dari Allah untuk kita yang masih hidup ni mesti teruskan sesuatu. Mesti teruskan hidup kita belajar pasal Islam, hidup dengan suasana Islam. Macam tu. Okay, so jazakillah khair untuk Alia yang share. Okay. So hari ni hari ni mungkin hari terakhir akak lah yang akan buat share dengan korang. Tajuk ni pun dah habis dah. Lepas ni orang lain pula.
Kan. So jom kita habiskan kan tajuk pertama kita iaitu iman. Okay. Alright. So kalau perasan cuba tengok isi kandungan. Korang ada page isi kandungan tak? Ada. Okay. Kalau kita tengok kat isi kandungan, kita ada tajuk kepentingan Islam bagi, dia tajuk besar ialah iman. Lepas tu dalam iman tu ada kepentingan Islam bagi seorang Muslim. Perbezaan antara seorang Muslim dan seorang kafir. Masalah-masalah yang harus direnungkan. Makna kalimah thayyibah dan kalimah khabisah. Dan terakhir sekali hari ni tujuan iman kepada kalimah thayyibah. Kenapa kita kena beriman pada kalimah thayyibah? So kalau perasan fasa awal-awal ni dia banyak nak bagi tahu kita tentang pengetahuan. Orang Muslim ni bila dia nak iman, dia nak percaya pada sesuatu, dia mesti ada pengetahuan. Kan? Lepas tu bila dah ada pengetahuan, kita kena beramal pula dengan Islam kita. Kita bukan sekadar cakap dekat mulut, tapi kita kena show, portray dalam life kita yang kita ni memang seorang Muslim yang taat Allah dan taat Rasul tu. Okay. So sampailah kita pada tajuk terakhir. Ni akak just recap je lah sikit-sikit apa yang kita dah go through. Kan? Pasal Al-Quran, umat Islam dia ada Al-Quran kat depan mata tapi tak rujuk. Pasal Muslim, umat Islam ni nama je Muslim tapi Muslim atas IC. Mak ke akak termasuk tajuk Islam. Tapi macam tu lah pasal tajuk iman kan. Okay. So 2 minggu lepas kita dah go through pasal tajuk kalimah thayyibah ni. Pertama, makna kalimah thayyibah, syahadah tu, kita kenalkan dengan syahadah. Lepas tu yang kedua kita bezakan pokok kan yang ada gambar mangga kat hantar tu kan. Kalimah thayyibah dan kalimah khabisah. Dan akhir sekali hari ni ialah kenapa kita kena beriman kalimah thayyibah. Macam kita dah yakin dah kan, kalau kita ikut kalimah thayyibah ni akan jadi apa? Pokok kita menjulang, akarnya mendalam, semua alam akan menyokong kita kan. So hari ni Maududi dia akan tekankan lagi kenapa kita kena beriman dengan kalimah thayyibah ni. Okay, cuba baca, nampak tak? Baca yang mana kak? Semua? Perbahasan, apakah keuntungan sekiranya kita beriman kepada kalimah thayyibah? Setiap pekerjaan ada tujuan. Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa-apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan atau keuntungan yang akan diraihnya. Okay. So apa contoh-contoh perkara kan yang korang buat, ada benda yang korang nak dapat? Alamak, susah ayat akak. Macam contohlah, apa benda yang korang buat ni, contohlah minum air sebab nak hilangkan haus. Lagi apa? Belajar. Sebab nak? Berjaya. Okay, lagi? Makan. Boleh, memang dia bagi contoh. Sebab nak kenyang. Sebab nak kenyang. Okay, so Maududi ni nak bawa nak kita fikir logik lah. Macam semua benda kita buat mesti kita ada tujuan dia. Contohlah kita buat baik dengan family kita semua kan. Tujuannya sebab kita nak ada family yang bahagia. Betul tak? Lepas tu kadang-kadang kita tengok benda-benda, scroll benda yang dekat Facebook ke, dekat IG ke. Tujuannya sebab kita nak tahu info semasa. Macam tu kan. Kalau kat sini dia cakap lah, kita contohnya kita belajar sebab kita nak bekerja. Bekerja sebab kita nak duit, sebab kita nak hidup. So semua benda tu kita nak ada dapat macam balasan balik lah kat kita. Macam tu. Okay. So apa kena mengena dengan analogi semua benda yang kita buat ada tujuan, ada balasan yang kita nak harap dengan kalimat syahadah ni. So kalau ada orang tanya,
Untuk apa kalimat syahadat ni dibaca? Korang akan jawab apa? Kenapa korang bersyahadah? Sebab nak tunjuk kita Muslim. Kan? So Maududi pun cakap macam itulah. Dia kata semua orang akan jawab untuk membezakan antara seorang Muslim dan seorang kafir. Macam tu kan? Maksudnya orang Muslim je yang sebut kalimah syahadah ni. Okay. So dia katalah perbezaan itu bererti bahawa ada perbezaan antara hasil buah dari kehidupan seorang Muslim dengan hasil buah kehidupan orang kafir. Maksudnya nak katanya kat sini, kalaulah awak Muslim, ganjaran awak apa di akhirat nanti? Syurga. Kan, kalau kita tak ucap syahadah, ganjaran kita nak di neraka kan. Kan. So itulah basically yang kita faham daripada kalimah syahadat ni kan. Sebab kalimah syahadah ni menentukan kita di akhirat nanti bahagia ke sengsara. Betul tak? So next. Tapi satu benda lah yang yang Maududi ni trigger. Apa ertinya gagal di akhirat dan apa erti memperoleh kemuliaan di sana? Macam apa maksud seseorang tu dia mendapat kegagalan, sengsara, dan apa maksud seseorang tu memperoleh kemuliaan. Ataupun cuba baca ayat. Okay, cuba baca topik tujuan membaca kalimat syahadah. Semua ke Kak? Semua, sikit je, satu paragraf tu. Hayatilah. Daripada hayatilah. Hayatilah keterangan dan contoh tersebut di atas dan jawablah pertanyaan saya ini satu demi satu. Pertama, untuk apa kalimah syahadat dibaca? Jawapan yang pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadat itu dibaca untuk membezakan seorang Muslim dari seorang kafir. Sekarang saya bertanya, apakah maknanya perbezaan ini? Apakah ini bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai 2 mata, maka seorang Muslim mempunyai 4 mata? Atau bila seorang kafir mempunyai 1 kepala, maka seorang Muslim mempunyai 2? Tentu anda akan mengatakan, bukan itu maksudnya. Perbezaan itu bererti bahawa ada perbezaan antara hasil buah dari kehidupan seorang Muslim dengan hasil buah dari kehidupan seorang kafir. Hasil buah kehidupan seorang kafir adalah bahawa ia tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti. Sedangkan hasil buah kehidupan seorang Muslim adalah bahawa ia akan menerima redha Allah dan mendapat kemuliaan di akhirat. Okay. Jadi benda apa yang menentukan seseorang ni masuk syurga dan masuk neraka? So kalau kita dah faham topik awal-awal, syahadah semata-mata kan, kalau kita tak beramal, tak memanai erti syahadah kita, boleh ke kita masuk syurga? Contohlah kita ucap syahadah tapi kita tak beramal macam seorang Muslim, boleh ke kita masuk syurga? Wallahu alam kan. Tapi kalau ada satu hadis yang akak baca, pernahlah ditanya oleh seorang sahabat ni kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah cakap lah, barang siapa yang bersyahadah, dia akan masuk syurga. Lepas tu Muaz bin Jabal ni katalah, Rasulullah, Masya Allah, senang ni kan. Maksudnya macam seronok lah kan kalau siapa yang syahadah masuk syurga. Boleh tak aku nak bagi tahu dekat umat Muslim yang lain? Lepas tu Rasulullah jawab apa? Gagak Rasulullah jawab apa? Boleh ikut. Boleh ikut. Okay. Rasulullah cakap macam ni. Rasulullah kata, jangan bagi tahu diorang sebab takut-takut diorang ni malas nak beribadah. Kan? So kalaulah semua yang bersyahadah boleh masuk syurga, kenapa ada sahabat yang bertukar lumus kan, mengorbankan mereka punya ladang,
mengorbankan mereka punya masa bersama keluarga, mengorbankan mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan harta mereka, kan? Macam kalau dalam perang Tabuk tu Abu Bakar bagi semua harta dia untuk pergi perang Tabuk. Lepas tu bila Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan pada ahli keluarga kamu? Abu Bakar cakap, hanya Allah dan Rasul yang aku tinggalkan pada ahli keluargaku. Kan? So makanya kita tak boleh lah nak ambil mudah kan. Macam aku dah syahadah dah lah, syurga lah. Tak kan. So ada masa-masa bukan. Ada waktunya kita akan dibalas juga apa yang kita dah buat sebelum masuk syurga tu. Tapi sekarang ni memang mudah kan. Ramai orang cakap macam tu. Tak apalah, buat baik sikit-sikit. Nanti lama-lama masuk syurga juga. Cerita lama-lama nanti masuk syurga juga. Faham tak? Macam ada yang macam simply lah ambil mudah kan. Okay. So berkaitan dengan perkara itu, so sebenarnya untuk kita betul-betul layak untuk mendapat kebahagiaan di syurga, so kita kena beramal sebagai seorang Muslim. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Okay, sebagai contoh, kalaulah kamu menanam buah-buah ataupun benih-benih yang menghasilkan buah yang manis, maka manislah kehidupan kamu nanti. Tapi kalau kamu menanam duri-duri, benda-benda yang busuk, so benda yang akan dilahirkan dari situ juga ialah pokok-pokok yang busuk. So memang Rasulullah cakap, Rasulullah nak bagi contoh yang mudah kat kita kan. Apa yang kamu tanam dekat bumi ni, itulah yang kamu akan dapat di akhirat nanti. Biasa tak dengar perkataan tu, dunia adalah ladang akhirat. Okay, lepas tu dia ada huraian lagi, dia kata kan, dunia dan akhirat bukanlah dua perkara yang terpisah, melainkan suatu proses berkesinambungan yang awalnya adalah dunia dan akhirnya ialah akhirat. Akak suka sangat ayat ni. Sebab akak rasa macam betul lah, kita dengan dunia ni ialah satu perjalanan. Kita, dunia dan akhirat ni ialah satu perjalanan. Korang beriman tak dengan benda ni? Kan? Iaitu sebenarnya perjalanan kita ni panjang lagi. Daripada alam roh, lepas tu kita sampai pada alam rahim, lepas tu kita sampai pada alam dunia, iaitu sekarang. Dan akhirnya alam barzakh, dan akhir sekali alam mahsyar. Kan? So hidup kita ni ialah kesinambungan lorong-lorong zaman. Maksudnya satu lorong yang sedang kita lalui. Macam tu kan. Sama juga macam kebaikan yang kita nampak pada Siti Sarah yang baru meninggal ni kan. Dia telah menjadikan dunia ni ladang akhirat dia. Kan? Bila mana dia banyak bersedekah kan kat bumi. Okay. So nampak tak ada orang kat sini? Agak letak je lah. Okay. So nampak kan suasana orang bercucuk tanam kan. So cara kita cucuk tanam juga main peranan. Macam contoh kita dah cucuk tanam dah sebagai seorang Muslim. Tapi kita tak naklah Muslim pada ibadah je ke. Kita nak faham Islam yang sempurna. Kan? Kita bajak tanah, kita tabur benih. Tabur benih, kita mengairi benih tu. Lepas tu kita buang rumpai-rumpai, kita letak baja to make sure that kita punya hasil tu cantik. Macam tu lah kita dekat bumi ni kan. Sebagai seorang Muslim, kita jaga dengan baik, kita punya perbuatan ni sebagai macam Muslim lah kan. So barulah kita dapat hasil yang cantik tu di akhirat nanti. Next kan. Dunia ni laksana ladang tempat bercucuk tanam. Manusia dikirim ke ladang dengan tujuan agar bekerja keras dengan tangan sendiri untuk memperoleh hasil yang dapat dinikmatinya. Okay, so seronok kan, tajuk dunia adalah ladang akhirat. So banyaklah, panjanglah penghuraian Maududi kat sini. Dia katalah kalau kita
tanam pokok yang pokok yang busuk, pahit dan beracun, maka kita juga akan memperoleh hasil dari jenis tanaman ni masa dekat akhirat nanti. Dan dekat sana kita tak ada kesempatan pun nak minta ke Allah untuk kembali kat dunia. Jadi terpaksalah manusia ni memakan hasil tanaman buruk. Makanlah pohon zakum tadi tu kan, yang Alia sebut kan. Ataupun makan macam buah-buah duri yang tajam-tajam lah kan. Sampai sebenarnya kita tak sanggup nak makan pula. Kita minum air nanah kan. Na'udzubillah min zalik lah kalau dekat neraka tu. Okay. So inilah maksudnya kebahagiaan dan kesengsaraan yang kita sebut tadi. Kan kita cakap kalau jadi kenapa kita syahadah, sebab orang muslim nak dapat syurga, orang non-muslim dapat masuk neraka. So inilah maksud kebahagiaan sebenar, iaitu preparation sebelum nak sampai akhirat tu, ada preparation dunia yang kita buat. Okay. Jadi kenapa Allah meletakkan perbezaan nasib antara seorang muslim dan seorang kafir? Kenapa ada perbezaan? Sebab ada beza pada perbuatan. Nampak ni? Buah daripada perbezaan antara mereka sejak dari mula lagi, sejak dari dunia lagi dah memang ada perbezaan orang muslim dan orang non-muslim ni. Iaitu orang muslim ni pengetahuan dia berbeza, perbuatan dia pun berbeza. Kan? So kalau lah kita tahu banyak, contohlah kita tahu Al-Waqi'ah ni surah yang mengurniakan rezeki pada kita kan. So kita pun rasa nak baca banyak-banyak. So ada tujuan yang kita buat. Kita pun rasa macam tu kan. So bayangkan kalau kita tak ada pengetahuan yang betul lah tentang Islam ni. Tentang hari akhirat, tentang Al-Quran, tentang Islam tu sendiri. So sebab tu action kita pun tak menunjukkan sebagai kita seorang Muslim. Macam contohlah akak dengar tapi ni contoh yang maksudnya ada orang lebih baik lah kan. Contohnya Syuib tu lah kan, dia katalah dekat anak dia macam dia sebagai seorang raja lawak kan. Maksudnya yang masuk dalam maharaja lawak dulu tu kan. So tapi dia boleh cakap dengan anak dia kan, mami dah masuk syurga. So Alung Wais kena jaga solat kan, kena sedekah kat orang kan. So dia bercakap dengan apa yang dia tahu. Faham tak? Maksudnya akak rasalah kalau lah dia tak ada pengetahuan Islam yang basic macam tu kan, dia tak mampu pun nak nasihat dekat anak dia macam tu. Dia tak berlakon lah. Tak ada orang boleh berlakon kan nak jadi baik, nak cakap pasal syurga ke anak-anak yang dia tengah record live tu. Tak mungkin. So benda tu memang dah ada dalam hidup dia. Faham tak? Macam nak katanya benda yang sering ada dan bermain-main dalam hidup dia, benda tu lah yang nampak dalam kehidupan dia. Amin. Okay tak? Ada nak tanya? Okay. Kali ni sikit je. Nanti last kali ada video. Okay. Ya Allah, aku tak buang bawah ni. Sabar je lah. Tujuan kalimah thayyibah. So, kenapa kita bersyahadah? Sebab kita nak memperbaharui pengetahuan dan perbuatan kita. Cuba baca paragraf yang tidak ada alasan. Jumpa tak? Tidak ada alasan. Kat mana Kak? Dekat bawah tajuk tujuan kalimah thayyibah, memperbarui pengetahuan dan perbuatan. Lepas tu ada tidak ada alasan mengapa nasib akhir nampak tak? Oh, okey sekejap. Tidak ada alasan. Dengan ini hanya mengucapkan kalimat syahadat di mulut sahaja dan tidak belajar cara bercucuk tanam di ladang
Alamak, kau aneh. Itulah susah sikit jap. Salah pula. Okay, jap. Okay, cuba buka muka surat 35. 35. Okay. Okay. 15 baris dari bawah. Baris ke 15 dari bawah. Oh, okay. Saya jumpa. Tidak ada alasan mengapa nasib akhir orang seperti itu harus berbeza dari seorang kafir. Bagaimana sekalipun, ia tidak boleh menuntut apa-apa dari Allah dengan hanya mengucapkan kalimah syahadat di mulut sahaja, serta tidak pula mempelajari cara menanami ladang dunianya. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama sekali dengan tanaman yang baik. Sebaliknya, ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya. Bagaimana ia dapat berharap untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan datang nanti? Seperti telah saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh, adalah sia-sia dan tidak ada gunanya untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya adalah sama saja. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik bukanlah ubat namanya. Sama halnya bila setelah membaca kalimah syahadat, pengetahuan dan tingkah laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca kalimah tersebut. Maka perbuatannya membaca kalimat tersebut adalah tidak bererti apa-apa. Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeza dengan hidup seorang kafir, bagaimana hidupnya di akhirat nanti dapat berbeza dengan hidup seorang kafir? Okay. So, apa tu? Kita dah tengok huraian tadi kan. Tujuan kita baca syahadat ialah nak bezakan kita dan juga orang kafir. Sebab nak katanya bila umat Islam ni dekat akhirat dia akan dapat syurga. Yang orang bukan Islam akan dapat neraka kan. Tapi Rasulullah tambah lagi kan dengan huraian, kalaulah kamu betul-betul nak masuk syurga, kamu kena tanam benih yang baik. Sebab itulah tujuan kenapa kita baca kalimah syahadat ni, untuk kita perbaharui pengetahuan kita tentang Islam dan perbuatan kita tentang Islam. Sebab ada apa dalam dua kalimah syahadah tu? Kan dalam solat kan, berapa kali kita baca kalimah syahadah? Dua. Dalam solat. Dalam solat dua, betul-betul. Dalam solat dua. Tapi dalam sehari kalau kita solat biasa fardu kan, 2, 4, 9, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Betul 9. So kenapa kita selalu kena ulang kan syahadah kita? Sebab dalam syahadah tu sendiri kan, kalau masih ingat, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. So dalam syahadah kita mengingatkan kita kembalilah bahawa kita ni kena sembah Allah dan kita kena ikut perintah Rasulullah semua. Macam tu kan. Termasuklah contohnya Rasulullah ni sunnah terbesar dia ialah berdakwah sebenarnya kan. Tapi berapa ramai orang yang mengikut Rasulullah punya cara dakwah tu kan. Ataupun kita pun sendiri rasa macam allergic ataupun takut nak sebut dakwah, macam tak layak lah apalah kan. Tapi sebenarnya apa-apa yang korang rasa baik dan korang ajak orang pada baik, kebaikan tu, itulah dakwah. Kan? Tak perlu tunggu panggil da'i pun, tak perlu tunggu panggil, oh kau buat dakwah kau pendakwah tak perlu. Apa-apa saja kan, macam contoh lepas sharing ni korang rasa macam best, lepas tu korang pun share dekat kawan-kawan, up WhatsApp status. Tu semua tu dia kira dakwah lah, menyuruh orang pada kebaikan.
So nampak tak relation dia? Macam akhirnya Maududi nak tutup lah persoalan pertama dia tadi. Kenapa kita kena baca syahadah? Sebab bila kita baca syahadah, dia akan mengingatkan kita kembali semula kepada dua objektif ni, iaitu menghambakan diri pada Allah dan patuh pada Rasulullah. Okay, so last point yang Maududi suka nak ulang ialah perbuatan kita mesti sesuai dengan pengetahuan kita. So kalau sikit pengetahuan kita, macam tu je lah perbuatan kita, betul tak? Kalau sikit je kita tahu pasal ayat Quran, yang macam tu je lah kita buat macam tu setakat mana kita tahu je lah kan. So in order untuk kita jadi Muslim yang macam sahabat kan, so banyak-banyak lah mentadaburi Al-Quran, baca bukan setakat tilawah, kena dah sampai tadabur, teliti terjemahan tu kan. So barulah bila kita punya pengetahuan tu bertambah, barulah kita boleh faham macam mana cucuk tanam yang cantik tu, cucuk tanam yang menghasilkan buah yang banyak tu. Faham kan? Faham tak? Ringkas je. Okay, so kan nak ajak tengok satu video lah. Tak tahu korang suka ke tak tengok video-video macam ni. Video-video macam konspirasi ni. Okay. Oh, dia tak boleh play kat sini. Okay, tak apa, akak tunjuk dekat tempat lain. Okay. Tak tahu korang pernah tengok ke tak video ni. Dia agak panjang sikit lah. Tak tahu juga korang suka ke tak video-video macam ni.
Okay. So apa tu, video tadi tu akak tengok masa akak form 5. So akak suka tengok lah video tu sebab hadis tu yang betul sebenarnya. Yang kita ada 5 peringkat masa kan di zaman akhir zaman ni. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Cuma yang pasal tadabbur orang tu pasal nama-nama tu akak tak sure lah apa maksud dia. Tapi hadis tu betul lah, dan cerita yang Charles Darwin tu betul je lah. Kan maksudnya Charles Darwin punya teori tu salah lah sebenarnya kan, yang apa yang diajar dalam buku sejarah kita tu. So saja nak tunjuk video tu, nak katanya yang kita punya perjalanan, kita punya flow ni bukanlah datang macam mana, lahir-lahir je kita hidup kat muka bumi ni macam tu kan. Tapi dia sebenarnya ialah satu perjalanan zaman sejak pada Nabi dulu-dulu kan. Apa yang Nabi dulu perjuangkan? Islam. Sama juga bila kita lahir, apa yang kita kena perjuangkan ialah Islam. Dan akhirnya di perjalanan hidup kita ni tak lain tak bukan is the battle of us, how to kita nak jaga Islam kita ni kan, di zaman yang akan turun laknatullah tu kan, dan akhirnya Islam tu akan kembali menang kan, yang zaman yang tadi tu kan, yang fasa kelima tu. So fasa kelima tu tak akan berlaku kalau tak ada orang yang gerakkan. So kita yang ada pengetahuan yang sebenar ni, kita bukan kita nak syurga kan, dan kita tak redha lah kalau ada orang lain yang tak memanai syahadah tu. Kalau ada orang lain yang tak sembah Allah kan, kalau ada orang lain yang tak ikut Rasulullah macam tu. Okay, so insyaAllah tu saja dari akak. Semoga adalah sikit-sikit korang dapat kan dari sharing kita tiap-tiap minggu ni kan, masa yang kita dah bagi ni. Doakan akak nanti ke depannya macam tu, dan semoga akak dapat tengok lagi lah muka Rimang dengan muka Alia ni kan, masih lagi kan, walaupun dah start degree apa nanti kan. Okay, apa nak tanya? Tak ada. Okay, so dah habis satu tajuk ni, apa yang korang rasa dengan buku DDI ni? Rasa macam buku DDI ni banyak bagi tahu benda yang kita tak tahu lah secara detail lah, and lagi membuka mata kot kan. Walaupun benda yang kita dah tahu pun dia lagi membuka mata kita, dia bagi banyak analogi, senang nak faham lah. Okay, kalau Alia? Alia lebih kurang 5 juga, sebab bila kita baca je gitu kan ada satu orang kalau kalau macam dia baca kan tapi dia tak faham, tapi buku ni dia macam akak cakap lah, dia macam bercakap dengan kita. So macam memang senang lah bagi orang lebih faham, macam orang yang susah nak faham pun boleh faham lah, macam tu lah. Senang lah. Dia bercerita, bukan buku yang macam fakta semata-mata. So macam maybe orang ramai lagi suka lah. Okay. So harapannya lunyai lah buku ni lepas ni korang baca dari kulit ke kulit sampai akhir. Kan? Akak ni dah buku kedua dah, sebab buku pertama akak dah hilang dah. Buku pertama, so dia banyak kosong lagi. Tak berconteng. Tapi kalau buku lama tu banyak conteng-conteng semua. Okay. So insyaAllah tu saja. Good luck untuk masuk degree nanti bulan 10 ke bulan 9? 10 kot. Okay. So kalau tak apa kita tangguh majlis lah dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Kak.
Sama.